أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita juga berkongsian kita pada malam ini dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan Tuan Nazir Masjid Jami Sengkong, Tuan Abbas, Tuan Nazir, Kirai Umar, bersama dengan Imam Tuan Milan dan Tuan Siap, sahabat saya Fadil Ustaz Tuan Mazwan, Tuan Rafin, seterusnya bersama pegawai IJK Pengimarahan Masjid Jami Sengkong, Tuan Guru, para asatidz, para alim ulama, para habaib, seterusnya ibu ayah, abang-abang, kakak, adik, muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menjaga kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmatnya dan izinnya dapat kita bertemu pada malam ini dan masih lagi dapat meneruskan satu bagi daripada kehidupan kita, dan mudah-mudahan di penghujung usia ini, seandainya usia ini hujungnya adalah 25 tahun, maka itu dikira penghujungnya. Seandainya umurnya 78 tahun, penghujungnya 100 tahun, maka berbaki lagi 23 tahun pada penghujung usianya. Seandainya umurnya 11 tahun dan umurnya meninggal umur 12 tahun, maka dia berada pada penghujung usianya. Jadi mudah-mudahan pada penghujung usia kita ini semua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, keberkatan, keredaan dan keampunan untuk sama-sama kita melaksanakan apa yang Allah Taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Taala larang. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita teruskan lagi perkongsian bagi yang ada di rumah bagi program kuliah kita yang tidak berjadual. Malam ini saya isi dengan sebab sambungan berkenaan dengan soalan-soalan yang datangnya daripada jemaah kita. Okey, hari itu soalan berkenaan dengan zakat. Betul? Fidyah. Ada juga soalan tentang zakat. Okey, itu fidyah. Mudah-mudahan dah selesai. Dan kepada yang bertanya kepada saya selepas berkuliah, saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah saya akan memasukkan dalam soalan-soalan. Mudah-mudahan kita dapat bantu juga sahabat-sahabat kita yang mungkin kesnya lebih kurang dengan kita. Cuma pastikan kes itu dia punya situasinya, dia punya keadaannya, dia punya intipati daripada kes tersebut mesti sama. Sebab tak semestinya setiap orang kesnya sama. Sebab berlainan waris, berlainan bilangan harta, berlainan pembahagian dan berlainan berkenaan dengan situasi yang berlaku pada status harta. Baik, hari ini kita cerita berkenaan dengan bahagian. Salam Ustaz.
Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Saya ada satu soalan. Kalau Ustaz ada kelapangan, minta Ustaz perkelaskan isi di bawah ini. Seorang perempuan bujang, ini tuan-tuan dah belajar ni. Seorang perempuan bujang telah meninggal dunia. Dia mempunyai 3 orang adik-beradik lelaki seibu sebapa, dan 2 orang adik-beradik lelaki sebapa, dan 2 orang adik-beradik perempuan sebapa. Soalannya, adakah adik-beradik sebapa berhak menerima harta pusaka beliau? Mohon pencerahan. Baik, saya lihat. Baik. Kes ini melibatkan seorang perempuan seorang perempuan. So perempuan ini dah meninggal dunia. Okay. Waris ada 2 bahagian. Yang pertama seibu sebapa, yang kedua sebapa. Okey, baik, boleh. Bagi adik-beradik saudara lelaki seibu sebapa ataupun dipanggil adik-beradik, okey, perkataan saya buat sini saudara. Dalam kaedah far'i, saudara ini adalah dinamakan adik-beradik. Okey. Bila saya sebut saudara lelaki seibu sebapa, maksudnya adik-beradik yang sama mak sama bapa. Bila saya sebut adik-beradik sebapa, maksudnya saudara lelaki sebapa. Kalau disebut saudara perempuan sebapa, maksudnya adik-beradik perempuan yang sama bapa. Mana datang yang sama bapa ni? Mungkin bapa ni kahwin 2 kali ataupun ada poligami. Okey, boleh jadi. Ada juga saudara perempuan seibu. Saudara perempuan seibu maksudnya adik-beradik sama ibu. Mungkin bercerai, kemudian ibu tu kahwin lagi, ataupun ayah tu tinggal, lepas tu ibu dia kahwin lelaki lain, so dapat anak. Jadi dah jadi adik-beradik seibu. Saya ambil contoh. Saya ada isteri. Anak saya ada anak saya. So anak saya ni dikira adik-beradik seibu sebapa. Sebab saya dengan isteri saya adalah ibu bapa kepada anak-anaknya. Tapi bila isteri saya meninggal, saya kahwin dengan seorang perempuan lain. Kemudian dia dapat anak. Anak yang baru lahir itu perempuan. Dengan anak saya yang asal tadi, mereka jadi adik-beradik sebapa, sama bapa. Jadi maksudnya dekat situ namanya saudara perempuan sebapa. Jadi kita istilahkan sebagai anak tiri, betul? Anak tiri ataupun adik-beradik tiri, betul? Adik-beradik tiri. Bila namanya adik-beradik tiri, kena tengok istilah dalam syarak dia tak namakan tiri. Dia kena tengok mana asal usul dia ni, siapa lahirkan dia, mana keturunan darah dia, barulah kita boleh sabit. Sebab tu kalau tuan-tuan jumpa saya, tuan-tuan kena langkah siap-siap catat adik keluarga, supaya kita tahu tingkatan tu. Macam mana nak tulis? Sebelum kita masuk sini, macam nak tulis, tuan-tuan buat garisan macam ni. Kemudian tuan-tuan senaraikan macam ni. Contoh, dia mula daripada orang yang mati. Ini mati. Kemudian atas dia ada siapa? Atas ni ada 2 orang. Ni ada 2 orang. Atas ni ada Atas dia ada mak ayah. Atas ni ada berapa orang? Ada 2 orang.
Ini ada 2 orang. Susu gaduh ni pun jadi. Ini anaknya berapa orang? Dia kahwin tak? Dia kahwin Ustaz, dia kahwin. Ada isteri. Kahwinnya berapa? Kahwinnya 3, bawah 3. Setiap turutan tu letak pula anak bawah ni. Cucu ada bawah ni. Cicit bawah ni pula. Jadi susu gaduh tu kena ikut salah silah keluarga. Sebab dia tak boleh tuan-tuan mesej saya, tuan-tuan sebut perkataan tiri. Ustaz, anak tiri saya dapat tak? Anak tiri tu macam mana istilahnya dengan ibu dia? Dia dengan adik-beradik tiri dia tu macam mana? Yang tu adik-beradik sebapa Ustaz. Kena tengok. Baik. Kita pakai sejadah lah. Nantilah saya cari pemadam. Guru macam ni ada multi purpose. Pengajaran abad 50. Okey. Bagi kes ni, seorang perempuan meninggal dunia, dia tak tinggalkan waris lain selain daripada saudara seibu sebapa dan saudara sebapa. Siapa saudara seibu sebapa dia? Tiga lelaki. Saya buat 3 lelaki. Seibu sebapa. Baik. Kemudian dia ada sebelah bapa ni, dia ada 2 orang saudara lelaki, 2 orang saudara perempuan. Okey. Dinamakan saudara. Kita nama saudara-saudara ni dah pakcik-makcik, sepupu tak. Dalam syarak sepupu dah jauh. Kalau ikut turutan dia ada juga, dia ada rantaian dia. Sebab tu kita tak namakan dia sepupu. Dia namanya saudara. Baik, bila adik-beradik namanya saudara. Baik. Seorang perempuan meninggalkan saudara lelaki seibu sebapa, saudara lelaki dan perempuan sebapa. Bagi kes ini, soalannya dia tanya, adakah adik-beradik sebapa layak menerima harta seibu sebapa? Layak menerima seperti mana yang diterima oleh seibu sebapa. Jawapannya apa tuan-tuan? Layak tak? Tak layak. Tak layak. Okey, kita kembali kepada tahun 2018. Back to the future. 2018 saya ada kongsi dengan tuan-tuan kaedah hijab. Hijab ni apa? Halangan. Terima kasih. Ini kecil sikit sejadahnya. Halangan. Okay. Halangan pertama yang kita dah cerita sebelum ni, sama ada perbezaan agama, murtad ataupun memang dia masuk Islam, ayah masih Islam. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan kaedah sah taraf anak, kemudian hamba, dan satu lagi apa? Pembunuh. Itu halangan yang utama. Dia anak, dia jadi pembunuh, dia tetap tak dapat. Tapi yang tahun 2018, saya kongsi dengan tuan-tuan yang sebelum COVID dulu, kita cerita berkenaan dengan hijab. Yang mana hijab ini ada 2 bagi waris yang layak menerima. Namanya hijab khirman, yang kedua hijab nuqsan. Sebab tu saya cakap, ada yang tanya, Ustaz, nanti kalau misalkan terhabis tasbih solat, kita buat apa lain? Saya cakap tak boleh, kena ulang balik. Sebab tu, sebab tak ingatnya macam ni, baru 2018. So kita memang kena ulang dan ulang. Sebab tu jemaah kita pun ada yang bertukar bersiligan. Baik, hijab khirman ni tak dapat penuh, terhalang penuh. Halangan penuh. Nuqsan, halangan sebahagian. Baik.
buka tepi dulu supaya saya nak bagi faham yang ini dulu. Hijab ada dua. Bagi waris yang layak menerima harta pusaka. Yang kita belajar halangan sebelum ni, yang menyebabkan waris tak layak terima. Yang ni ceritanya dia layak terima, tapi boleh jadi dia terhalang disebabkan ada orang lain. Halangan disebabkan ada orang lain, ataupun ada orang lain menyebabkan dia terhalang daripada dapat semua. Dia dapat separuh, dia dapat kurang. Okey, baik. Hijab yang ni namanya hijab hirman dengan hijab nuksan. Saya ulang, hijab ni, halangan ni dia ada dua. Satu hirman, halangan penuh. Satu lagi nuksan, sebahagian. Okey, baik. Hijab nuksan ni sebahagian. Saya cerita yang ni dulu. Hijab nuksan ni siapa? Hijab nuksan ni seperti mana isteri. Isteri dia layak dapat 1/4. 1/4. Kalau tak ada anak, tak ada anak. Tapi kalau si mati itu, contohlah saya ada anak, kemudian saya kahwin dengan seorang perempuan, kemudian saya meninggal. Maka saya meninggal tu, saya meninggalkan anak. Walaupun anak itu bukan anak kepada isteri yang baru, tapi itu dikira anak saya. Jadi saya dikira meninggalkan anak. Baik, dekat sini isteri ni akan jadi 1/8 sebab ada anak. Ini namanya nuksan. Dia layak, tapi dia terhalang sebahagian. Okay. Sebagai contoh lain, ibu dia layak dapat 1/3 kalau si mati tak ada anak. Contohlah, abu hujung-hujung beli rezek, main motor, aksiden, meninggal. Harta dia ada. Harta dia pergi ke mana? Pada mak ayah dia. Dia belum kahwin, pada mak ayah dia. Jadi ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/3. Tapi bila abu tu sebelum dia kahwin, ya, oh terima kasih, nampak. Ini namanya doa makbul. Okey, baik, terima kasih. Baik. Tapi situasi yang lain, abu tu dia sempat kahwin. Dia kahwin dan dia ada anak. Anak dia sendiri, bukan anak angkat, bukan anak orang lain, bukan. Memang daripada benda dia sendiri. Maka ibu tadi dia cuma dapat 1/6 sebab ada anak. Ini namanya nuksan. Nuksan. Dia dapat sebahagian. Boleh faham? Ini satu bahagian. Sebab tu bila kita terima sesuatu benda, kenapa tuan-tuan perlu tahu benda ni? Supaya kita dapat tahu apa hak orang. Kadang-kadang tuan-tuan, puan-puan, orang masjid, jemaah akan tanya, ahli kuliah akan tanya kepada siapa? Orang masjid. Dia sampai ke orang masjid ni, nak tanya dia lah ustaz. Contoh. Dia jumpa Haji Jalani ya. Jumpa Haji Jalani, tengok Haji Jalani jambutnya banyak sikit daripada Ustaz Ahmad. Dan sama-sama berdiri sebelah. Saya pakai baju Melayu, Haji Jalani pakai baju Melayu. Saya jambut hitam lagi, sikit pula tu. Haji Jalani dia punya jambut putih, dia dah banyak kopiah putih, semua pula. Jadi ini imam, yang ni mungkin muazzin Jalani. Jadi dia tanya pada Haji Jalani, Mam, kan kita pergi arena, contoh, pergi arena, orang tanya, jadi kita dapat tapisan pertama. Tapisan pertama sekurang-kurangnya daripada ahli keluarga kita sendiri. Kena pula kita otai sikit daripada ahli keluarga kita kan. Anak-anak buah tanya, Cik, nak tanya Cik, ini macam mana Cik? Siapa yang layak terima ni? Saya kalau ikutkan isteri ni, saya pernah dengar orang cakap dapat 1/4. Tak boleh. Arwah suami kau ada anak,
kau cuma dapat separuh, dapat 1/8. Ya ke? Ya. Itu namanya hijab nuksan. Nampak. Cakap Arab dah. Belajar kau banyak sangat. Ni hijab nuksan. Dia dapat kurang daripada bahagian. Sebab apa? Sebab ada yang menghalangkan ataupun yang menyebabkan dia dapat kurang. Boleh? Baik. Ini nuksan. Kita dah cerita 2018 dulu. Okey. Dan hijab hirman adalah halangan penuh. Tadi separuh dia dapat sebab ada anak. Ada orang lain dia dapat separuh. Tapi yang hijab hirman ni asalnya dia layak, tapi disebabkan ada orang lain tak layak langsung. Contoh, saya ambil kata singkat saudara lelaki ibu sebapa. Saudara lelaki ibu sebapa. Slip lah kita panggil slip. Saudara lelaki ibu sebapa, adik-beradik lelaki kepada arwah si mati. Dia tak layak terima bila ada bapa ataupun anak, sama ada ke bawah atau ke atas. Dia tak layak dapat. Ustaz, abang saya meninggal, dia tak kahwin lagi. Dia ada mak saya, dia ada ayah saya, dia ada saya. Saya ni adik-beradik lelaki dia. Saya tak dapat, Ustaz. Tak dapat. Kenapa tak dapat, Ustaz? Sebab ada bapa. Ya, namanya hijab hirman. Halangan penuh. Nampak macam dekat je, abang tak kahwin, kita pun bujang sama-sama. Tapi sebab ada bapa dengan ibu, bapa dapat ibu dapat 1/3, bapa dapat selebihnya. Ni namanya hijab hirman. Apa lagi hijab hirman? Cucu. Kita namakan dia dalam akte faraid, kita namakan sebagai anak lelaki kepada anak lelaki, ataupun anak perempuan kepada anak lelaki. Kita istilahkan cucu lelaki, cucu perempuan kepada anak lelaki. Mereka ini layak menerima, tapi disebabkan adanya anak kepada si mati, maka dia tak layak terima. Total tak layak. Dia waris, tapi tak layak terima. Baik. Bagi hijab hirman ini, mereka boleh menerima bahagian harta pusaka melalui wasiat. Walaupun waris terdekat, tapi boleh menerima harta pusaka melalui wasiat. Syaratnya tidak lebih daripada 1/3. Bagi bahagian hijab nuksan, mereka tidak layak langsung menerima wasiat. Ini kita dah bicara yang tahun 2018. Sebab tu tuan-tuan, sekarang ni kita tengah flashback, kita tengah bagi soalan-soalan daripada jemaah. InsyaAllah nanti kita sambung balik yang sebab-sebab pewarisan yang kita dah cerita sebelum ni. Baik, sekarang ni kita kembali kepada kes kita. Realiti punya soalan. Seorang perempuan meninggal dunia, meninggalkan saudara lelaki seibu sebapa, saudara lelaki dan perempuan sebapa. Baik, dekat sini nuksan ataupun hirman. Nuksan ataupun hirman, mereka ini terhalang. Sebapa ini terhalang. Tapi terhalang ini adakah nuksan ataupun hirman? Adakah mereka dapat juga tapi separuh bahagian, ataupun mereka dapat dan mereka total tak dapat? Siapa cakap? Okey, pilih sama ada hirman atau nuksan. Jangan pilih atau. Hirman atau nuksan. Siapa cakap adik-beradik sebapa ini dia terhalang hijab secara nuksan? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Siapa kata hirman terhalang terus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Yang lain atau? Okey, tak apa. Okey, jawapannya hirman. Mereka terhalang penuh. Macam situasi anak lelaki dengan cucu lelaki. Nampak cucu lelaki macam layak terima, dekat. Tapi disebabkan ada anak lelaki, maka cucu lelaki tak terima. Begitu juga dengan seibu sebapa dengan sebapa,
adanya si ibu sebab apa, maka sebab apa tidak dapat. Okey, baik. So situasi bagi soalan ini, kita kena faham siapa yang layak terima separuh, siapa yang tidak layak terima langsung. Macam situasi yang tadi saya sebut, walaupun dia adik-beradik kepada arwah, yang meninggal tu adalah adik-beradik. Contoh saya ada abang, tapi dua orang adik-beradik dia. Abang meninggal, tinggal saya, tinggal mak saya, tinggal bapak saya. Tapi walaupun dekat, tapi disebabkan adanya bapa, maka saya dinamakan hijab hirman. Bila saya layak terima, bapa saya tak ada. Contoh, sebelum abang saya meninggal dunia, bapa saya telah meninggal dunia dulu. Maka yang menerima adalah ibu saya dan ibu saya. Ibu akan terima 1/6. Saya akan terima lebihan, sebab saya dinamakan asobah, 5/6. Allah, beza ya. Disebabkan ada bapa je, yang in total tak dapat langsung. Sebab tu jangan ngamuk dulu, jangan marah dulu, dan jangan sebut perkataan seolah-olah macam hukum Allah ini tidak adil. Jangan. Kita ni hamba, namun abdi, hamba abdi, hamba. So bila Tuhan perintah, ikut. Saya ada tengok satu TikTok kan, dia punya TikTok tu berbualan, dia buat bualan. Ada 3 orang adik-beradik perempuan, 2 orang adik-beradik lelaki. Kemudian adik-beradik yang lelaki ni, yang sulung ni, dia cakap ini, okey, Khalid bukan bahagian faraid, lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Jadi kalau nak dibahagikan ni, itulah bahagian tu faraid. Yang perempuan jawab, dia jawab gini, kalau macam tu bahagian kami jadi sikit lah, kami dah jaga mak ayah, tiba-tiba kami, bila bahagian kami dapat sikit. Lepas tu anak yang seorang lagi, yang lelaki, kalau macam tu kita bagi sama rata lah. Nampak? Situasi macam ni namanya salah. Saya pernah sebut, berbakti pada mak ayah itu satu bahagian yang lain. Bahagian faraid adalah satu bahagian dari yang lain. Contoh macam soalan saya ikut tahun minggu lepas, baru ni lah, Jumaat baru ni, puasa tapi tak solat. Solat satu part yang lain, puasa satu part yang lain. Kita tak boleh cakap datang kat kawan kita yang tak puasa, puasa kau batal sebab kau tak puasa, kau tak solat. Jangan. Solat satu bahagian yang lain, puasa satu bahagian yang lain. Jadi tak boleh kita hukumkan 2 hukum dalam satu benda. Puasa kau tak layak, Allah Ta'ala tak terima, puasa kau batal, kau tak solat. Jangan. Bukan kita penentu dosa pahala, bukan kita penentu dosa syurga neraka. Baik, pada soalan seterusnya yang cepat. Okey, soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz, saya mohon pencerahan tentang harta pusaka. Apakah pandangan dan hukum Islam sekiranya urusan jual sebelum bicara kuasa diputuskan oleh mahkamah? Minta pandangan saya lah. Apakah pandangan dan hukum Islam sekiranya urusan jual sebelum bicara kuasa diputuskan oleh mahkamah? Apakah kesan dan akibatnya kepada ahli waris seterusnya serta urusan jualan tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, dia tanya berkenaan dengan, kita bagi contoh tanah lah. Ada satu tanah, mudahnya 1 ekar, luasnya 1 ekar. Kemudian bila ayah dah meninggal, mereka terus bincang untuk jual tanah. Jual tanah. Baik, ikut hukum syarak, milikan kaedah jualan mesti milikan penuh. Harta tersebut dah jadi milik siapa? Ikut hukum syarak, dah jadi hak milik waris. Jadi nak jual tu mesti bertanya pada semua waris. Semua waris. Dan kaedah jualan mesti ikut kaedah hak jualan.
Contoh, tuan-tuan ada tanah, sebelah tu ada jiran. Tuan-tuan offer dulu pada siapa? Nak jual tu kena offer pada, contoh saya dengan adik-beradik layak terima lah, tanah 1 ekar contoh lah. Nak jual tu kami kena jual dengan orang sebelah, ataupun pacak ekran, ataupun kami jual pada adik-beradik dulu. Kami kena jual pada waris yang layak dulu. Sebab apa? Mereka lebih berhak dalam harta. Contoh, saya dapat 2 bahagian, abang saya dapat 2 bahagian, ni anak perempuan yang lain dapat satu. Okay. Macam mana nak bagi? Mereka minta jual. Boleh nak jual sebelum bicara kuasa, tapi kena buat akad sumpah, supaya apa? Tak ada hal berbangkit pada masa akan datang. Sebab apa? Kita tak ada keperluan mendesak orang. Kita nak tunggu bicara kuasa, kena bulan COVID, tangguh lagi. Tapi macam mana? Orang nak pakai duit ni. Contoh adik-adik kita ada yang sakit, contoh sakit kanser, nak pakai duit kan? Tak boleh kena bicara kuasa. Oh sian orang mudah tak boleh jalan. Dia nak pakai duit ni. Ini barunya lah. Nak tunggu bicara kuasa, boleh nak jual. Sebab apa? Milikan hak dia ada. Jadi nak jual tu kena buat akad sumpah, kena buat ikut lawyer, maksudnya tinggal submit je. Bahagian tu dah tahu. Waktu nak jual, mesti jual offer dulu pada adik-beradik ataupun pada waris-waris. Contoh mak ada lagi, adik-beradik ada lagi, jadi jual pada waris dulu. Mak ni kita nak jual, tak kira adik-beradik semua tak nak. Mak nak beli tak nak ayah. Mak tak nak. Mak ada tanah lagi, mak ada 10 keping lagi. Oh boleh. Jadi mak tak nak, adik-beradik tak nak, baru boleh offer pada orang lain. Offer pada orang lain tu siapa? Pak saudara kita, pak kakan, tak boleh. Nak offer pada siapa? Orang tanah sebelah. Sebab apa? Tanah tersebut ada kaedah hak syafaah namanya. Perkongsian jalan, perkongsian paling, perkongsian akses masuk. Yang ini kena offer masuk, kena offer pada jiran tanah sebelah ni. Tak boleh kita jual pacak. Saya nak jual, contoh tanah kat Sungai Pelong, tuan-tuan nak jual. Tuan-tuan, hukumnya sah tapi makruh. Tuan-tuan nak jual, tuan-tuan tak offer pada jiran, pada waris lagi lah, haram. Sebab waris tak tahu, tiba-tiba jual dah. Contoh tanah susah, emas. Tuan-tuan jumpa emas, arwah emak lah punya. Jadi duk sembang adik-adik ni, ada emas ni. Emas ni nanti abang kira, abang buat dia punya kiraan. Tuk kita pergi Ar-Ramu, kita timbang, tengok nilai, kita dapat duit, kita jual ke Ar-Ramu. Jual, bukan kadang jual. Lepas tu kita balik, kita cerita dengan dia, okey, abang dah kira dah, nilai dia lebih kurang dalam 80 gram lah. 80 gram. Lepas tu total dia sekarang emas masa hari ni, kalau beli dekat kedai Melayu, emas Zul 259. Kalau beli kat kedai Cina 275. Kita ambil yang mahal lah, memang dapat yang mahal. So tolak 30% lebih kurang 240. So 80 gram kali dengan 240, so ada lebih kurang 9,000. Jadi abang dah ada beli 9,200. Dekat abang ni, abang bagikan ikut bagian korang. Yang lelaki dapat 2 bahagian hukumnya haram. Sebab apa? Transaksi jual tu mesti offer pada waris terdekat dulu. Waris yang layak menerima tu kena offer dulu. Tiba-tiba dia dah jual, hukumnya haram. Orang yang menerima jualan tadi jadi tak sah. Oh, saya dah masuk dalam sistem. Sistem tak sistem, kita je tak sah. Yang ni dia tak nak pulang, tak apa, tapi ceritanya tak sah. Sebab apa? Jualan itu dia menjual hak milik orang lain. Saudara jual bahan sendiri lah. Okay, baik. So nak jual sebelum bicara kuasa boleh, tapi mesti ada evidence, kena ada bukti. Kalau tak, yang kedua, kena jual pada waris terdekat dahulu. Tak boleh jual pada orang lain. Kalau waris terdekat tanah, mesti jual ikut hak syafaah. Kalau tanah, offer pada jiran.
Contoh saya berjiran dengan Haji Suhaimi lah contoh. Haji Suhaimi. Dia Haji Suhaimi, ni cerita bukan faraid, ini cerita memang milik penuh. Contoh Haji Suhaimi ada tanah, saya ada tanah. Tanah sebelah-sebelah. Haji Suhaimi nak jual tanah dia. Apa yang Haji Suhaimi kena buat? Hukum dalam Islam, dia kena offer dulu pada jiran saya. Ustaz, ini saya tanah WK, kod nilai semasa ni lebih kurang 800,000 lah. Jadi saya nak jual ke Ustaz, saya bagi jual ke Ustaz kurang sikit, 60,000. Ustaz nak beli tak? Saya nak beli, tapi saya bayar asuransi lah, sebulan 100,000. Jadi bila ada kaedah jalan yang membolehkan jiran sebelah beli, maka yang itu lebih baik, dapat pahala mudah orang. Sebab apa? Sebab bila contoh dengan kita ada tanah yang lapis 2, lapis 3, contoh tanah kat belakang, tuan-tuan tanah kat depan. Bila tuan-tuan nak jual, tuan-tuan jual pada orang yang berada di belakang, tanah belakang. Tuan-tuan dah mudahkan urusan dia untuk masuk akses ke tanah dia. Ini tujuan al-syafa'ah. Nanti kita akan belajar dalam muamalat, kita akan belajar juga dalam kes-kes yang lain, insyaAllah. Okay. Jadi saya rasa setakat itu saja. Ya. Ya. Pencen tu tengok pencen apa? Tengok pencen apa? Kalau pencen, contoh pencen yang bulanan, pencen bulanan, contoh saya dengan isteri, saya ada dapat pencen tu. Bila saya meninggal, pencen saya itu akan jadi pencen sambungan kepada isteri. Pencen apa namanya? Pencen terbitan. Bukan dia akan jadi pencen terbitan pada isteri saya. Isteri saya akan dapat. Pencen tu tidak perlu difaraidkan. Dia tak jadi faraid. Ya. Utang ya. Contohlah orang hutang dengan cikgu 40,000, meninggal. Jadi bila anak dia tahu, anak dia nak bayar 40,000, duit 40,000 itu menjadi harta faraid. Saya rasa setakat itu saja. InsyaAllah kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan sertakan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Saya mohon maaf kalau sahabat sekalian kata lanjut bicara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan boleh WhatsApp saya ya. Tuan-tuan WhatsApp je. Saya akan cuba balas sebaik mungkin. Kalau perlu kita bawa dah dia. Allah Ta'ala. Assalamualaikum.